Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini kita dapat mengaji bersama dalam keadaan sehat wal afiat. Amin Allahumma amin. Amin. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kehadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti biasa, sebelum kelas kita mula, marilah kita baca Al-Fatihah dan baca doa. Ila hadratin Nabi Al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyati ajma'in lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Okey puan, seperti biasa hari ini kita masih masalah mat. Okey mat yang telah kita pelajari ada berapa? 13. Kita baru sampai mat yang ke-13. 13. Mat yang ke-13. Sebelum ni tolong tutup nota, buku tutup, saya nak tanya. Tak boleh ingat. Mat ada 13. Okey, mat sendiri bermaksud adalah panjang ataupun memanjangkan suatu bacaan. Huruf mat ada berapa? 3. Ada 3. Alif, waw, ya. Okey, yang pertama, okey, mat asli. Mat asli adalah, siapa yang tahu? Mat asli adalah baris atas, Bawah. Alif. baris atas bertemu dengan alif, baris Alif, bawah bertemu waw. dengan ya, Baris depan bertemu dengan waw. baris depan bertemu dengan waw. Mat asli ada 3. Atas baris baris atas bertemu alif, baris bawah bertemu dengan ya, baris depan bertemu dengan waw. Panjang mat asli berapa? 2 harakat. 2 harakat. Contoh mat asli. Ila. Ila. Ya Puan Anira? Petrikong. Oh. Contoh mak asli selain ila? Qala. Qala ataupun ma mimu fa fi fu. Itu mak asli. Okey, mat tamkin. Seterusnya mat tamkin tu macam mana? Siapa yang ingat mat tamkin? Mat tamkin 2 ya bertemu. Yang pertama sabdu, yang kedua ya mati. 2 ya yang bertemu, yang pertama ya sabdu baris bawah bertemu dengan ya mati. Contoh Nabiyina. Nabiyina, panjang 2 harakat. 2 harakat. Okey. Seterusnya mat far'. Farak. Mat far' macam mana? Yang ada hamzah Hamzah. Hamzah is istifham. Apa maksud hamzah istifham? Hamzah 2 soal. hamzah dalam satu kalimah. Kan? Hamzah istifham, maksud istifham ialah pertanyaan, kata tanya. Kalau yang satu kalimah, 2 kalimah itu mat wajib atau mat jaiz. Kalau mat farq ini panjang berapa? 6. 6. Contoh Az-zakaraini Allahu. Macam tu. Allah. Okey, seterusnya mat lin. Macam mana mat lin terjadi?
Mad lin apabila bacaan bacaan yang lembut tu diwakafkan. Bacaan lin yang diwakafkan. Panjang dia berapa? 2 harakat. 2 6. harakat. 6 harakat. 4, 6. 2, 4, 6. 4, 6. Kalau ma'rid li sukun. Ma'rid disukun, Yang mad diwakafkan. asli yang diwakafkan. Mak asli yang diwakafkan. Panjang? 2, 4, 6 je. 2, 4, 6. Kalau mad badal. Mad badal 2 hamzah bertemu. Ya, 2 hamzah bertemu. Macam mana tu? Jadi A je tu. 2 hamzah yang bertemu, yang satu dimatikan ditukar kepada huruf mad. Jadi dia a'dama menjadi adama. Kalau mad iwad. Mad iwad tanwin yang diwakafkan. Tanwin yang mana ni? Dari atas. Diwakafkan. Contoh. Diwakafkan. Abada. Abadan menjadi abada. Kalau mad silah. Mad silah. Hamzah Hamzah damir bertemu. Bukan hamzah domir. Hamzah damir tak ada. Ha domir yang betul. Ha domir, bukan hamzah domir. Bertemu lain daripada hamzah. Mak silah qasirah, ha domir bertemu selain hamzah. Hamzah. Kalau mak silah tawilah yang bertemu dengan hamzah dan ada tanda ombak. Ombak. Kalau mad jaiz munfasil. Mad jaiz dia dalam 2 kalimah. Dalam 2 kalimah. Bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimah. Mak asli yang bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimah. Panjang dia berapa? 4, 5, 6. 4, 5, 6. Kalau mak wajib. Wajib mad asli yang bertemu dengan hamzah dalam 1 kalimah. 1 kalimah. Okey, dah semua dah mantap dah. Yang belum mantap tu sambil ingat-ingat rajin-rajin ulang kaji. Okey, sekarang minggu lepas kita belajar mad lazim harfi mukhaffaf dengan mad lazim harfi musaqqal. Jadi cara membezakan cara melihat mad lazim harfi ini dengan cara memecahkan huruf tu. Contoh qaf. Qaf berarti ada berapa huruf? 3. Jadi pecahkan dulu qaf alif fa. Jadi setiap huruf dalam mad lazim harfi yang ada ombak pastinya 6 harakat. Setiap yang ada ombak. Cuma untuk alif tak ada ombak ya, ini salah tulis. Kalau tak ada ombak selain alif 2 harakat, kalau ada ombak 6 harakat. Cara membezakan harfi mukhaffaf dengan musaqqal adalah dengung. Harfi mukhaffaf dia tak ada idgham, tak ada ikhfa. Kalau mad lazim harfi mukhaffaf tidak ada idgham, tidak ada ikhfa. Kalau mad lazim harfi musaqqal ada idgham ataupun ada ikhfa. Cara mengetahui ikhfa izhar ikhfa idgham itu macam mana? Pecahkan huruf tu. Bacakan huruf itu. Kemudian lihat ujung huruf itu ada hukum dengung atau tak. Contoh alif lam mim, lam alif lam, mim ya mim. Berarti ada mim mati bertemu dengan mim. Hukumnya idgham mislain. Jadi dengung tak? Dengung. Jadi lam disebut mad lazim harfi musaqqal. Sedangkan mim mad lazim harfi mukhaffaf. Mad lazim harfi mukhaffaf karena tidak bersambung dengan mana-mana hukum. Okey. Sekarang kita masuk mad lazim kalimi mukhaffaf. Jadi mad lazim ni ada 4. Mad lazim harfi mukhaffaf, mad lazim harfi musaqqal,
Baru seterusnya mad lazim kalimi mukhaffaf dan mad lazim kalimi musaqqal. Okey, kalau mad lazim harfi berarti jelas huruf. Karena namanya mad lazim harfi jadi huruf. Sedangkan yang sekarang mad lazim kalimi. Berarti kalau kalimi itu kalimat. Berarti kalau kalimat bukan huruf. Ingat beza harfi dengan kalimi. Yang pertama huruf. Kalau masalah mukhaffaf dengan musaqqal, bezanya lain lagi. Huruf mad bertemu huruf sukun dalam satu kalimah. Huruf mad bertemu dengan huruf sukun dalam satu kalimah. Contoh, ni huruf mad hamzah tambah dengan lam. Lam yang ada tanda ombak. Sukun. Tapi kalau untuk keterangan macam ni, sebenarnya satu je. Kalau mad lazim kalimi mukhaffaf, perkataannya dalam Al-Quran hanya ada satu perkataan ni aja. Jadi dia ada di beberapa tempat, cuma satu perkataan ni je. Tak ada perkataan lain, ini je. Okey? Satu ni je. Huruf mad bertemu dengan huruf sukun lam. Sebab hamzah bertemu dengan mad dengan huruf sukun. Tapi syaratnya kena ada tanda ombak dan panjangnya 6. Contoh bacanya al-ana. Okey? Al-ana. Okey, try Puan Hamidah. Halimah. Puan Halimah. Maaf Puan Halimah. Al-ana. Al-ana. Al panjang 6, panjang 2. Ni mana apa? Asli. Hamzah bertemu dengan alif. Hamzah yang bertemu dengan huruf mad adalah mad badal. Setiap hamzah yang bertemu dengan huruf mad selalunya dikategorikan kepada mad badal. Ini kan hamzah bertemu dengan alif. Okey, Tengku Sila, silakan baca. Al-ana. Sekali lagi. Al-ana. Alhamdulillah. Puan Anira? Al-ana. Sekali lagi. Al-ana. Al-ana. Jadi dalam Al-Quran hanya ada satu perkataan. Kita tengok surat Yunus ayat 51. Ada anjing. Anjing jiran. Ustaz, al-an tu bukan maksud dia apa sekarang tu? Al-an. Surah Yunus. Surah ke berapa Yunus? Surah ke-10 ayat 50 berapa tadi? Halaman 214. 21. Kejap Puan, ada pengumuman orang meninggal. Saya nak dengar kejap Okey. Saya buka screen. Surah 1. Tak clear, nanti aja. Tanya orang. Ada orang meninggal, dia pakai kentong, lepas tu dia pengumumkan macam tu. Muka surat 214. Mana ayat berapa tadi? 51. Ayat 51. Ni
ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. Okey, saya ulang. ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. Okey, try Puan Halimah baca. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada pangkat lah Ustaz. Daripada bangkas sambil belajar baca kita. Summa iza ma waqa'a amantum bi. Okey, sedikit pembetulan. Untuk tum mati bertemu dengan ba, bibir jangan rapat. Tumbi. Summa iza ma waqa'a amantum bi. الآن وقد كنتم به تستعجلون. Sekali lagi. ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. Alhamdulillah. Tengku silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Summa iza ma waqa'a amantum. Panjang. Idza ma waqa'a amantum bih. Summa iza ma waqa'a amantum. Adik yang ni waqa'a panjang. Mat badan. Waqa'a. Dia dua harakat kat situ. Yang A ni dua harakat. Summa iza ma waqa'a amantum bi Panjang A panjang. A pertama panjang. Lah ni kan yang mak lazim tadi. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Okey, sekali lagi. Thumma idza ma waqa'a amantum bihi al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Okey, next Puan Anira. Summa idza waqa'a amantum bih al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Sekali lagi. Slow-slow aja, jangan laju-laju. Summa Ma pendek. Summa idza idza ma waqa'a amantum bih al-ana wa qad kuntum bihi yasta'jilun. bukan yas tapi tas. Tasta'jilun. Okey. Thumma idza ma waqa'a amantum. Thumma idza ma waqa'a amantum bih
Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Okey. Kita tengok hukum dia. Summa mim sabdu, apa hukum dia? Ma'al gunnah. Ma'al hunna. Wajib. Kurang betul. Wajibul hunna. Wajibul gunnah. Wajibul hunna ada dua, nun sabdu dengan mim sabdu. sabdu. Jadi dengung. Summa idza ma, Dua mak asli. dua-dua mak asli. Waqa'a, bukan ya, tapi dekat halqum. Waqa'a, baru waqa'a, baru buka. Mat apa Mak badan. mak badal. Badan. Mantum, nun mati bertemu dengan ta. Ikhfa. Fa. Yes, Hakiki. ifa hakiki. Ifa hakiki ni cara membacanya ialah sembunyi dan dengung. Jadi tidak boleh man. Kena man. Lidah tidak menyentuh langit-langit. Bukan man, tapi man. Kemudian dengung. Mantum, mim mati bertemu dengan ba. Ifa. Syafawi. Syafawi. Ifa syafawi. Kalau izhar selain mim dan ba. Ini karena ba, maka ifa syafawi. Menyembunyikan. Apa yang disembunyikan? Mim mati. Mim mati. Jadi sembunyinya dengan cara tidak merapatkan bibir. Amantum. Bukan tum, tapi tum. Ada celah sikit di antara dua bibir. Dan itu dengung dua harkat. Bih. Okey, bih berhenti. Kalau sambung bih ni mat apa? Bihi. Kalau sambung Mak sila. mak silah Kasirah. tawilah, ada ombak tawilah. 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 Dia hadomir. Ada hadome, bukan yang tawilah ni sebab dia ada ombak dan dia bertemu hamzah. Kalau mak silah mesti ada hadomir. Tapi kalau qasirah dia tidak ada ombak dan bukan hamzah. Tapi kalau tawilah ada ombak kemudian ada hamzah. Hamzah. Tapi karena kita berhenti jadi tidak adalah tidak ada mat. Mak silah ni kalau berhenti bukan baca dua tapi dia kosong langsung tak ada mat. Kalau kita baca terus maknanya dia panjang. 4 atau 5 harakat. 4 atau 5. Tapi kalau kita berhenti hilang semua. Okey. Al inilah yang disebut dengan mat lazim kalimi mukhaffaf. Kalimi mukhaffaf. Hamzah yang bertemu dengan alif huruf mat kemudian ada tanda mati. Al-ana amat badal. Ingat 6 ya. Al-6. Al-ana wa qad kuntum wa qad. Qala suhra. Kuntum Ifa. hakiki. Kalau syafawi mim mati. Kalau mim mati baru syafawi. Tumbihi mim mati bertemu dengan ba. Tadi Ifa syafawi. Bihi tasta'jilun bihi. Mak sila kasirah. Mak silah qasirah. Tasta'jilun sin gigi nampak tas. Kerana dia mempunyai sifat sofir, berdesir. Tas. Lepas tu ujung lidah berada di gigi bawah bahagian depan. Tas. Tas ta ain dekat halqum. Ta. Bukan tak tapi ta. Tas ta'jilun. Lun mat apa? Ma'arid disukun. Ma'arid lisukun. Jadi yang mat lazim kalimi mukhaffaf ada al-ana. Mana lagi? Selain situ tadi apa? Selain ayat 51 ayat 91. 91. Kita tengok 91. Ke surat 219.
Bukan ayat. Ayat yang sama juga kan? Hmm. Ni. Kalimah yang sama. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Saya ulang, nanti baca sorang-sorang Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Okey, Puan Halimah silakan. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. Sekali lagi. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. Alhamdulillah, mantap. Tengku silakan. Al-ana wa qad asqaita qablu wa kunta minal mufsidin. Wa ma Al-ana wa qad asqaita qablu wa kunta minal mufsidin. Alhamdulillah, mantap. Puan Anila. Kurang panjang. Al-nam. Al-ana qad asaita qablu wa kuntum minal Wa kunta. wa kuntum ulangi. Okey. Al-ana qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Okey, sekali lagi. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Alhamdulillah. Jadi al-ana ni al mak lazim kalimi mukhaffaf. Dia satu ni je ayat dia. Ingat al-ana. Mad badal kan? Nak tanya sikit, dia ada dia beza dia macam dia ada tanda soal juga kan? Tu istifham Bukan. kan? Tapi Bukan. kalau ikut makna dia, apakah sekarang? Apakah sekarang waqt asai? Kalau okey. Dia tapi yang ni istifham. Cuma yang dimasuk bukan hamzah istifham ni tapi mat ni. Mat. Sama kalau mat farki kan disebabkan oleh hamzah istifham. Cuma kalau yang ni bukan disebabkan hamzah istifham tapi karena ini dia mat asli yang huruf mat yang bertemu dengan mati. Adakah sekarang waqad asaita ni apa? Waqad dan betul-betul asaita saya tak pasti. Asaita. Durhaka kan? Neraka qablu sebelum wa kunta adapun kamu minal mufsidin termasuk golongan daripada orang yang sesat. Asaita ni apa puan? Derhaka. Derhaka. Hatta. Okey, jadi yang dimasuk memang dia ini hamzah istifham, cuma fokusnya kepada kalau mat ini ke ni hamzah huruf mat yang bertemu dengan tanda mati sukun. Sedangkan nanti mat lazim harfi musaqal dia sabdu. Beza di situ sukun dengan sabdu. Mad lazim kalimi mukhaffaf tu berarti adanya di al-ana saja. Iya, perkataan al-ana saja. Ada lain lah. Tidak ada. Maknanya dalam Quran ada dalam Perkataan surah satu Yunus ni saja je. lah. Dia kalau tak ada 4 tapi perkataan yang sama. Ada banyak perkataan yang sama. Ada banyak tapi perkataan yang sama ni je. Okey? Okey. Waqad apa waqad? Qala surah. Qala sughra asaita.
Mat asli. Bacaan Lin. Bacaan Lin. Qablu. Qablu qalqala surah. Wa kunta. Ifa. Nun mati. Fa hakiki. Tak. Pak. Ifa hakiki. Minal mufsidin. Al-mufsidin. Alif lam qamariyah. Qamariyah. Sidin. Lin ma'arid disukun. Ma'arid li sukun. Okey, sekarang kita kembali kepada tajwid. Jadi tadi dekat sini huruf mat yang bertemu dengan sukun dalam satu kalimah. Huruf mat ni alif bertemu sukun dalam satu kalimah Okey, sebenarnya dua-dua sama-sama hamzah istifham, tapi kalau Allah ni kan terus hamzah istifham bertemu dua hamzah yang satu kalimah. Pertama hamzah istifham, kedua hamzah wasal. Sedangkan ni huruf mat yang bertemu tanda sukun. Sekarang mat lazim harfi kalimi musaqqal. Huruf mat bertemu huruf berbaris syaddah dalam satu kalimah. Atau dalam kata lain, mat asli yang bertemu dengan sabdu dalam satu kalimat. Dengan ada tanda ombak tapi syaratnya. Mat asli yang bertemu dengan sabdu yang ada ombak dalam satu kalimat. Itu bahasa simpelnya lah kalau kita nak ambil daripada perkataan mat asli. Tapi kalau tak, huruf mat yang bertemu dengan berbaris sabdah atau sabdu dalam satu kalimat. Huruf sabdu. Huruf mat yang bertemu dengan sabdu dalam satu kalimah yang ada ombak. Kalau tak ada ombak berarti bukan. Ada ombak. Dia bertemu dengan sabdu. Jadi yang membezakannya apa? Sabdu dan tanda sukun. Kalau mat lazim kalimi, tanda mati. Kalau mat lazim kalimi musaqqal, tanda sabdu. Jadi kalau diikutkan, senang mat lazim harfi ke mat lazim kalimi? Harfi lebih senang. Saya rasa kalimi lagi senang. Kalimi lagi senang kan? Ya. Sebab cuma tengok sabdu dengan ni je. Kalau harfi yang susah tu harfi musaqqal atau mukhaffaf. Sebab kena pecah-pecah. Kena sebelum baca tu kena fikir dulu. Kita kena boleh bayangkan, oh ni alif ada berapa, mim ya mim, kena macam tu. Tapi kalau kalimi ni tak ada. Dia senang je. Terus kita lihat ada huruf sukun dengan sabdu. Kalau mat asli, kalau yang ni jelas kita ingat satu perkataan je. Al-ana. Kalau jumpa ni berarti mat lazim kalim mukhaffaf. Tapi kalau mat lazim, mat asli yang bertemu dengan sabdu dalam satu kalimat ada tanda ombak. Okey, contoh Sebenarnya kalau mad lazim harfi musaqqal sajalah yang kena dibagi-bagikan kan? Dibagi-bagikan maksudnya? Maksudnya dikira berapa harakat, Dipecah-pecahkan. dipecah-pecahkan. Mat lazim mat lazim harfi je. Mad lazim harfi musaqqal kan? Itu je kan? Ya, betul. Harfi mukhaffaf tak payah kan? Mat lazim harfi mukhaffaf tak payah dipecahkan. Janji dia ada ombak aje kira 6. Ada dengung saja ya? Tak. Maksudnya ada setiap huruf yang ada ombak berarti dia 6. Cuma kenapa lazim harfi mukhaffaf dengan musaqqal dikena pecah juga? Sebab kalau tak dipecah kita tak tahu dia lazim musaqqal ke mukhaffaf. Dengan cara dipecah itulah kita tahu dia lazim musaqqal ataupun mukhaffaf. Jadi berdua pun kena dibezakan, kena di kecuali dia huruf single, kecuali qaf, nun, tu jelaslah mat lazim harfi mukhaffaf. Tapi kalau sambung kita kena pecahkan. Takut kita baca alif lam mim. Contoh kan? Alif lam mim sad, alif lam. Kita kena pecahkan. Dia nak tahu lam tu musaqqal mukhaffaf kena pecahkan. Okey? Okey, sekarang Ustaz, maknanya kita kena tengok diagram yang Ustaz bagi tu kan. Yang harfi musaqqal tu kan. Kan bila kita pecah-pecahkan macam diagram yang Ustaz bagi tu, kan Ustaz bagi hari tu lepas kelas tu. Yang mana ni? Yang yang dekat Iqra tu. Alif lam mim so. Yang tu lah kan. Yang ni musaqqal lah kan, harif
mak lazim Kita nak harfi. tentulah musakkal atau mukhaffaf. Ya, itu untuk Betul. mengetahui musaqqal ke mukhaffaf. Untuk mengetahui sama ada dia mukhaffaf ataupun musaqqal, Musaqqal. kan? Yang ni kejap saya buka. Yang ni Yang ni. So bila kita pecah-pecahkan baru kita tahu dia tu harfi musaqqal ataupun mukhaffaf. Contoh saya bagi ambil satu. To To sin mim. To. Okey, 2. Sin. 2. Sin ni kita kita tak pecahkan kita tak tahu. Sin berarti sin sin ya nun. nun. Mim ya mim. Jadi nun bertemu dengan mim maka ada hukum idgham ma'al hunnah. Jadi kita dengung. Baru kerana kita pecahkan maka kita tahu. Kalau kita tak pecahkan tahu tak? Tak tahu. Mim baru mak lazim harfi mukhaffaf. Dulu sebelum saya jadi cikgu dulu saya ingatkan baca ni bukan tosim tau. Saya baca tosin mim kaf ha ya ain sad. Dulu saya baca macam tu. Memang saya tak tahu dulu. Saya tak pernah belajar tentang pemecahan huruf-huruf ni kan. Tak, macam kita orang lah tak pernah belajar. Jadi belajar ustaz barulah faham. Baru tahu. Saya tahu Puan setelah saya jadi cikgu. Sebelum ni saya baca biasa je. Alif lam mim. Macam okey lah, lam ni tak dengung. Tapi kalau macam ni kan ada ifa ni semua saya tak baca. Kaf ha ya ain sad. Saya baca macam tu. Kerana kita pertama memang tak biasakan dulu, guru dulu cuma dia ajar je tanpa tahu kenapa macam tu. Jadi kita baca macam tu je. Jadi satu hari saya ngajar, kebetulan bab ni ada murid yang tegur, "Ustaz, cara baca dari ustaz tu macam ni," katanya. Dari ustaz yang lain katanya ni kena masuk macam ni. Saya baru first time saya dengar. Jadi kata saya sebab semua banyak yang ni okey. Macam ni lah Puan. Saya tak pasti, cuma saya tak mungkin bacaan saya salah, tapi kita off dulu yang ni, kita tukar tajuk lain. Minggu depan saya baru. Jadi saya ambil waktu 1 minggu saya belajar dulu. Ternyata baru saya tahu dia kena masuk dan kena pecahkan. Jadi sebelum tu saya baca alif lam mim. Kalau yang ni to sin mim. Kalau puan-puan macam mana dulu? Ikut je ustaz, tapi tak diberitahunya benda tu dipecah-pecahkan. Tak, jadi kalau dia kata maksud saya ketika idgham ifa tu tak ni kan, tak dibaca. Lepas tu dia kata panjang sikit. Lepas tu sin sebab ada ombak tu kena panjang 6 harakat. Itulah saya banyak tahu perkara dalam Al-Quran ni ketika saya dah jadi cikgu. Bila murid tanya, kita cari. Kalau dulu lebih kurang juga sebelum kita jadi cikgu. Sebab kita dulu kan belajar, guru baca, kita baca. Guru baca, kita baca. Itu je. Tak disebutkan ini hukumnya, ini, sebab ini. Belajar pasal hukum tu kan. Cuma tak banyak kepada apply. Apply dia tak. Cuma banyak ke teknisi. Jadi kalau mat lazim harfi musaqqal dengan mukhaffaf, yang membezakan adalah dengung. Jadi ifa ataupun idgham. Sedangkan mat lazim kalimi musaqqal dengan mukhaffaf, yang membezakan sukun dengan sabdu. Untuk mat lazim kalimi mukhaffaf hanya ada satu perkataan, iaitu al-ana. Sedangkan mat lazim kalimi musaqqal ada banyak perkataan. Salah satunya ialah perkataan yang setiap hari kita baca. Perkataan apa? Dalam surah Al-Fatihah ayat yang ke-7. Yakni waladdallin. Ni agak susah ni, waladdallin ni. Okey, kita tengok dekat Al-Qurannya. Surah Al-Fatihah. Waladdallin. Okey. Kita ambil ni kan, kat sini boleh ada 3 pembentian .
Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Okey. Kalau nak satu nafas pun boleh, 2 kali nafas pun boleh, 3 kali nafas pun boleh. Tak ada masalah. Kalau 3 kali macam tadi, kalau nak 2 kali boleh berhenti dekat alaihim, lepas tu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, sambung. Tak ada masalah Ya. Kalau nafas pendek 3 kali, kalau nafas sedang 2 kali berhenti, kalau nafas panjang 1 kali berhenti. Jadi sekarang kita nak bahas waladdallin. Waladdallin sebelumnya wala biasa, ad-dallin alif lam apa? Alif Lam Samsiah. Alif lam samsiah. Kita tengok do. Do ini adalah mad asli pada asalnya. Do mad asli kan? Mad asli yang bertemu dengan alif. Baris atas bertemu dengan alif. Kemudian lam ada sabdu. Jadi secara tak langsung ini kan dalam satu kalimat. Dalam satu kalimat, mad asli yang bertemu dengan sabdu dalam satu kalimat ada tanda ombak. Betul tak? Mad asli bertemu dengan sabdu dalam satu kalimat ada tanda ombak. Itulah mad lazim kalimi. lazim. Kenapa kalimi? Kerana dia kalimat. Musaqqal. Musaqqal. Okey, cara baca do ini 6, lam sabdu, sabdu baru lin ni boleh 2 4 6. Karena mad apa? Ma'arif disukun. Okey, saya bacakan. Walad, ketika kita walad, do makhrajnya dekat mana do? Antara gigi Tepi. Tepi. raham. Tepi lidah berjumpa dengan geraham. Okey? Jadi do kat sini. Walad, walad, jangan putar lidah. Kalau putar jadi walau, dia tak nak macam tu. Tapi walad, Walau waladdallin. Do panjang 6. Ada 2 cara pembacaan. Ada orang yang membaca dal ini ditekan tapi dia agak cepat. Waladdallin. Dia naik. Dallin. Tapi ada yang slow tapi ditahan. Waladdallin. Dua-dua betul. okey. Karena ni masalah sabdu, okey? Jadi intinya yang dipanjangkan adalah do. Panjang dulu 6 baru masuk ke lam. Dallin. Okey, faham? Kalau faham, try Puan Halimah. Baca dari atas. Dari waladdallin dia terus. Waladdallin. Sekali lagi. Waladdallin. Alhamdulillah. Tengku. Walau dallin. Sekali lagi. Walau dallin. Okey. Jadi kalau Tengku baca dia slow. Dallin. Dia tak ada naik nada. Tapi boleh. Janji Boleh sabdu tak, jangan. Ustaz? Ustaz tak Boleh, ada boleh, dua boleh. kaedah. Janji ingat sabdu penting dibaca. Jangan do macam tu je. Kena dal ataupun dallin. Okey, Puan Anira. Walad Tak nampak Puan Nira. Nampak tangga. Nampak tangga tu. Puan Anira geser sikit kamera. Puan Halimah tak nampak. Okey. Pak, handphonenya ni masalah itulah Pak. Tak. Semua guna handphone ke? Walau One more. walau Okey, cuma kenapa ya setiap do putus saja hilang suara. Kemudian ada lagi. Sekali lagi. walau
Dolin. Ya macam itulah. Yang inilah disebut dengan mad lazim kalimi musaqqal. Contoh lain. Kat situ apa contoh lain? As-soha. As-sokhah bukan kha. As-sokhah. So tengok masih mat asli yang bertemu dengan kha yang bersabdu dalam satu kalimat. Jadi baca dia as-sokhah. As-sokhah. So dulu panjang baru masuk ke kha. As-sokhah. Boleh? So yang panjang. As-sokhah. Okey, Puan Halimah try. As-sokhah. One more. As-sokhah. Tengku. As-sokhah. Lagi? As-sokhah. Puan Anira. As-sokhah. Ya, ada sabdu ya. Sokhah. Sekali lagi. As-sokhah. Okey, kenapa short dengan kha ni ditekan kuat? Kerana kha makhraj kha daripada mana? Kerongkong. Kerongkong. Kerongkong bahagian mana? Bagian Atas. Bila atas dia ada kahak seperti kita nak buang kahak. Iaitu ada dua huruf kha dengan gha. Kha dengan gha ataupun kha dengan ghain. Jadi ketika kha itu agak kasar. Sokhah. Kha. Ada kahak sikit. Tapi jangan sampai keluar. Sokhah. Kahak jangan keluar Lepas tu sad, makhraj sad berada di al-lisan. Dekat mana al-lisan? Al-lisan. Ujung lidah berada di depan bahagian bawah. jadi sad ini seolah-olah kita nak siul. Bukan dua-dua bukan tapi bawah ni agak ke depan sikit. Bawah. Sad. As-sokhah. Okey. Ya, sekarang saya bagi contoh kalau perkataan wala ada dalam Al-Quran. Ayat berapa saya tak ingat. Wala tu okey. Tak clear. Kejap. Dekat sangat. Dia kalau pakai mouse ni agak susah sikit. Ni ombak ini alif. Alif kecil kan? Ni alif kecil yang kat sini. Ni kalau baca biasa wala tuhajjuni. Tuhajjuni ha panjang. Ha ada alif. Jadi bila ha ada alif jadi mat asli kan? Ini ta, ha, jim, waw, nun ya. Jadi ini dekat sini ada dua mad lazim lazim kalimi musaqqal. Ada dua.
Kenapa ada dua? Yang pertama ha adalah mak asli yang bertemu dengan jim. Jim ada sabdu. Mak asli yang bertemu dengan sabdu dalam satu kalimah ada ombak. Ni yang pertama. Yang kedua jim, ju mak asli kan? Bertemu dengan nun ada sabdu. Dalam satu kalimah ada ombak. Berarti ada dua mak lazim kalimi. Lazim kalimi musaqqal. Cara baca macam mana? Try Puan Halimah baca. Wala tuhajjuni. Okey, try Puan Tengku. Wala tuhajjuni. Okey, try Puan Anira. Wala tuhajuni. Tuhajuni. Jadi yang betul macam ni. Wala tuhajjuni. Ju, okey, yang pertama tuha ha panjang 6 baru masuk jim. Tuhajjun. Tapi ingat sini ada hukum hunnah. Jadi nun kena sabdu. Junni. Okey. Jadi yang pertama kalau ikutkan wala wa 1 la 6 ta 1 had 6 jim 6 nun 2 ya 2. Ni 2. Nun ni dengung 2. Ni 2. Wala tuhajjuni. Okey, sekali lagi saya ulang. Wala tuhajjuni. Boleh Puan Halimah, silakan. Wala tuhajjuni. One more. Wala tuhajjuni. Puan apa? Tengku? Saya. Silakan. Wala tuhajjuni. Ju kurang panjang. Ju 6 dulu baru sabdu. Okey. Wala tuhajjuni. Sekali lagi. Wala tuhajjuni. Ju kurang. Kena 6. Wala tuhajjuni. Wala tuhajjuni. Puan Anira? Wala tuhajjuni. Sekali lagi. Wala tuhajjuni. Jun 2. Junni. Sekali lagi. Wala tuhajjuni. Itulah Juni. Ini adalah contoh mak lazim kalimi musaqqal. Jadi itulah tadi mad lazim. So di antara mak lazim, semua mat ni ada pertanyaan tak? Okey. Okey. Boleh rehat 5 minit tak? Nak pergi tandas ya? Boleh. Ya, kita rehat kejap. Ngantuk sangat. Saya Puan Tengku dah okey dah, Puan Tengku? Okey, tapi penat sangatlah COVID ni. Itulah kan. Lepas COVID tu dia punya macam dia post COVID ni macam nak angkat tangan pun letih Puan Lima. Saya kena dulu, awal-awal dulu saya kena. Oh ya ke? Puan Lima dah kena Masa yang sibuk-sibuk dulu tu. Maaf 9 hari. Saya ini hari ke-10.
Ni 10 hari dari ni. Tapi lepas pada hari yang kelima tu rasa sihat sikit lah tapi tak ada suara. Sampai hari ke-7 pun rasa nak angkat tangan pun tak boleh. Sangat letih. Buat kerja pun 3 hari cepat lepas penuh. saya keluar pergi beli vitamin lah sebab orang kata post-COVID kena makan vitamin kan. Tapi tak boleh buat kerja banyak-banyak lah Puan Halimah. Puan Nira. Buat kerja sikit dah rasa macam kena baring. Macam tu. Tadi pun bangun ngelabah rasanya. Tapi rasanya macam COVID ni dia lepas pada COVID tu dia rasa macam sangat letih kan Puan Halimah. Memangnya. Muda-muda pun lepas COVID pun jadi macam tu. Anak saya okey sikit pada saya tapi dia suara masih lagi kurang. Kesian dengan dia. Hari tu, hari yang kedua tu dah ada exam. Terpaksa juga bangun dalam-dalam tak ada suara tu nak kena buat presentation. Baik juga online. Yalah, tak boleh nak anjak dah tarikh itu kan. Saya tengok kat dia pun saya kesian. Doa je. Supaya dia tu boleh nak jawab lah bila sebab dia kena orang kata viva nak buat projek tu kan. Kesian tengok dia. Saya tak pergi ke mana dia orang lah sebab dia orang kerja keluar masuk rumah kan. Petang anak saya siapa semua. Tapi yalah kita pun tak tahu daripada mana benda tu. Dah Tuhan nak bagi kata redha je kan. Dia mula dengan apa? Sakit tekak? Saya sebelum tu kata dah tak sihat kan? Batuk lepas tu naik demam betul habis sakit dalam kerongkong kata ni mesti kena test. Mula saya tak nak test tapi dah naik demam rasanya panas sangat. Waktu ni sakit habis ini saya test tu memang dah positif. Tapi hari kelima tu masa saya test dia ada sikit je lain dia. So alhamdulillah dah okey lah. Tapi masih makanlah ubat-ubat yang dia banyak kahak kan. Puan Halimah tak tahu macam mana Puan Halimah dulu. Saya asma memang kahak banyak lah. Batuk susah nak hilang. Tak ada deria rasa apa semua tak ada lah. Ada. Saya masa masuk tu, masa kena tu, masa tu sibuk yang bau-bau itu. Raya tu saya dekat vibe lah. Saya tak ada apa-apa simptom masa tu. Anak saya sakit tekak. Dua orang sakit tekak. Saya tak ada. Boleh makan lagi, tak ada apa. Tapi bila test tu memang positif. Dia kata makcik kena lah pergi masuk MAEP tu. Kata tak apalah satu rumah saya dah kena ni. Tak boleh makcik tu ada asma sejarah kan penyakit. Duduklah MAEP tu. Dah dekat MAEP tak balik bau demam batuk kat sana dah ramai sangat orang. Dah batuk tu jadi asma lah terus. Tapi bila cek sampai sana memang dah ada lah kesan dekat apa paru-paru kita. Stage 3 kan tu. Pakai oksigen tak Puan Halimah? Tak ada, tak sampai pakai oksigen lah. Tapi kalau kat rumah tu, kalau asma saya ada lah. Dia punya tu nap tu. Oksigen. Saya sebab saya ada paru-paru, masalah paru-paru sikit. Tapi doktor memang bagi yang macam dia panggil tubercular sekarang kan. Saya guna juga lah untuk 5 hari turut-turut tu biar dia clear paru-paru ni. Alhamdulillah lah. Tak teruk lah kan. Tapi yang turutnya rasa macam letih Puan Halimah. Tak boleh nak bangun. Beli apa oksigen tu. Oksigen test oksigen dalam dia. Tapi okey, pernafasan deria semua okey. Cuma letih lah. Sampai hari ni rasa letih. Saya lepas kena tu lama juga oksigen saya tak pernah nak naik sampai 96. Mesti bawah 90. Macam mana Puan Halimah buat tu nak naikkan oksigen tu? Kita buat aktif sikit lah. Berkebun bagi gerak. Kena exercise lah. Exercise. Orang kata kena bergerak lebih sikit kan? Panas cahaya matahari pagi tu kita keluar.
Saya keluarlah pagi, saya keluar kat belakang lah, sidai baju lah, apalah buat lah mana patut. Tapi memang cepat penat lah gitu. Memang cepat penat. Tapi saya tak rasa pula tapi tak ada oximeter pun kat rumah ni. Saya tak kisah nak pergi doktor pun dah rasa okey kan. Pergi ambil ubat je itu. Bila dah kena hari tu, balik-balik semua beli alat tu. Alat apa? Beli oximeter. Oximeter dengan cek BP, cek suhu semua. Saya memang ada BP pun. Sebelum saya kena COVID tu BP saya tinggi. Tinggi daripada biasa kan. Duduk bising. Jadi saya pun duduk rehat lah gitu. Tu anak saya balik, sakit tekak. Malam tu dia demam. Terus saya pun demam juga. Batuk. Masih ada lagi kan kat sini. Ingat kan dah keluar. Kejap naik balik 3,000. Naik balik lah sebab macam-macam aktiviti kerja Malaysia ni kan. Macam mahal lah apalah. Hari tu kan naik sampai 4,000. Minggu lepas. Minggu sebelum tu. Lepas tu turun. Lepas tu naik balik 3,000. Lepas tu turun naik balik. Tapi dia sekarang ni dia kena tak berapa nak teruk sangat. Influenza lagi teruk. Sebab kita dah ada booster semua kan. Jadi sebab ada booster tu lah mungkin tak berapa nak teruk kan. Ustaz. Kelas buah ni pukul berapa? Lepas ni. Dia pakai Zoom. Nak kena bercakap juga. Dia pakai Zoom. Pakai Zoom tapi tak perlu gambar lah. Kita dengar Ustaz tu, Ustaz tanya. Kita jawab je lah. Zoom pun kalau setengah-setengah orang dia nak tengok muka kita juga kan. Ngantuk saya, ngantuk sangat. Dah breakfast belum? Start minum. Sudah. Dah minum air je. Lama kita belajar mat ni kan. Itulah. Daripada bulan 7 lagi. Itu apa? Puan siapa lagi? Zahira ya? Puan Zahira yang orang Brunei itu tak datang-datang. Itulah dia. Tak habis-habis lagi kursus katanya. Itu kursus tapi lama nak kursus. Sebulan kan? Dah sebulan lebih dah ni kita kan. Tak ada dia. Kita belajar mat pun dah sebulan. Daripada berapa bulan ni? 18 hari bulan 7. Sebulan lah. Ini 19 dan sebulan kan. Sebab Puan Syahirah tu tak ada daripada lepas raya gitu. Kan? Masa kita belajar Idram Islam. Masa masuk Puan Tengku ada hubungan dia? Berhubungan dia? Ada berhubung dengan dia? WhatsApp ke apa? Tak berhubung pun. Nanti saya nak tanya. Kita pun tak tahu jadual dia kan, masa bila dia free kan. Dekat Brunei tu hari Jumaat kan? Jumaat yang cuti. Dia cuti sama Jumaat. Macam Kelantan, Kedah semua kan Jumaat. Johor. Sorry Puan, agak lama sikit pergi tandas tadi. Okey, jadi ada pertanyaan tak? Tak ada sekan. Faham semua? Ada perlu diulang? Faham. Kita ada masa 45, ada masa lagi. So kita baca surat pendek boleh? Boleh Ustaz. Surat pendek nak baca surat apa agak-agak?
Perempuan nak baca surah apa? Tengok surah yang mana tak baca lagi lah kan. Kita hari tu yang dah baca sampai surah apa? Dah sudah. Surah Ma'un dah belum? Maun dah rasanya. Ma'un. Mm-mm. Arwa'aital Dah. 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 Quraisy dah. Quraisy dah. Maun dah. Quraisy dah. Mil pun dah. Wailul dah. Dah. Surah Al-Humazah dah Dah. Al-Asr Al-As belum. Dah kan? Belum belum. 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 Okey, kita baca surah Al-Asr. Sebelum surah itu, surah Al-Asr ini adalah selalu mengingatkan kita tentang waktu, masa. Wal asr. Masa. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Kerugian. Siapa yang rugi itu adalah orang-orang yang membazir masa, kecuali yang tidak rugi, orang yang beriman, beramal baik, beramal soleh dan selalu berpesan dalam kebaikan dan kesabaran waktu. Karena yang paling dekat dengan kita adalah apa yang paling dekat dengan kita? Kematian. Yang paling jauh? Masa lalu. Jadi wal asr, masa lalu itu tidak akan pernah kembali. Jadi masa kita belajar seperti ini, walaupun minggu depan kita belajar lagi, tapi lain, tak sama dengan hari ini. Masa seperti ini tak akan pernah berulang walaupun sekali. Makin jauh masa lalu tak pernah akan mendekat. Jadi ada istilah yang mengatakan time wait for no man. Macam tu Englishnya. Time wait for no man. Masa tidak pernah menunggu seseorang. Ataupun dalam bahasa Arab istilahnya al-waqtu kas-sayfu. Al-waqtu kas-sayfi illam yaqta faqata'aka. Pernah dengar? Pernah. Itu seperti pedang. Waktu itu seperti pedang. Illam yaqta faqata'aka. Jika kita tidak memotongnya, dia akan memotong kita. Jadi waktu itu seperti pedang. Istilahnya bukan pedang tajam tak. Waktu itu akan terus berjalan. Kalau kita tidak memanfaatkannya, maka dia akan mubazir. Kita banyak waktu mubazir ke banyak waktu bermanfaat? Agak-agaklah dalam hidup puan, dalam diri puan-puan ni banyak waktu yang mubazir ke ataupun yang bermanfaat? Banyak mubazir. Saya banyak mubazir. Banyak mubazir, tapi insya-Allah ada manfaatnya. Kerana terutama zaman sekarang yang masa yang banyak mubazir itu ketika kita bermain handphone. Handphone yang banyak. Betul Ustaz, kalau tengok handphone tu tak habis. Masa jadi banyak mubazir kat situ. Kadang-kadang sampai padahal dalam Al-Quran, dalam handphone tu ada Al-Quran, tapi kita malas kan, lebih senang lagi tengok YouTube. Betul tak? Itulah kadang-kadang waktu mubazir. Kadang-kadang kita tak perasan tengah baca WhatsApp, scroll WhatsApp, Facebook, tengok dah pukul 3. Kadang pukul 2. Itulah waktu sangat mubazir. Jadi zaman sekarang ni orang banyak terlena dengan handphone. Jadi manfaatkanlah waktu sebaik-baikmu mungkin. Sama je, saya pun sama juga. Kadang-kadang banyak terlena disebabkan oleh handphone. Cuma dekat sini dikatakan manusia adalah orang yang dalam keadaan rugi. Manusia tu rugi kecuali mereka yang beramal soleh. Jadi banyaklah waktu kita untuk berbuat kebaikan ataupun amal soleh. Amal soleh itu apa? Yang mendatangkan faedah. Sesuatu yang mendatangkan faedah. Apapun bila mendatangkan faedah itu insya-Allah amal yang soleh. Wa tawasau bil haq, dan berpesan-pesan dalam kebaikan. Jadi banyaklah berbuat kebaikan dan sabar. Sabar ada batasnya tak? Kita manusia adalah batasnya. Banyak bersabar. Kata orang kan, sabar. Kadang-kadang ada, sabar ada batasnya. Sebenarnya kalau ikutkan sabar itu tidak ada batasnya. Tetapi kita manusia
Pasti mengatakan sabar ada batasnya. Sebab kalau kita dah dibuat orang lama-lama ada masa geram, tu sampailah batasnya. Tapi pada hakikatnya sabar itu tidak ada batasnya. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama-sama orang yang sabar. Okey, kita baca. Saya baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Ini asr sad dengan ra. Sad asr tambah ra. Ra ini separuh harakat. Jadi hanya masuk makhraj je. Wal 'asr. Itu kalau as itu pas sampai sad. Bezakan kalau sampai sad dengan ra. Saya sampaikan sad wal 'asr. Itu sampai sad. Tapi bila sampai ra wal 'asr. As ada getar ra sikit. Okey? Tapi kalau puan-puan susah sambung aja. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Ni pun sama. Khus bukan khus tapi khus. Khus ada ra sikit. Nampak beza dia kan? Khus dengan khus. Wal 'asr. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat. Ada cek dia. Hat. Itu namanya khamas. Wa tawasaw bil haqq. Kalau berhenti jadi haqq. Berhenti kejap. Karena qalqalah akbar. Tapi kalau susah sambung. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sabr. Bukan sabr tapi sabr. Jadi qalqalah tapi lantunnya masuk ke ra. Sabr jadi sabr. Sabr. Ada ra. Lantun dia ke ra. Saya ulang. Wal 'asri wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Selalu kesalahan bukan saw tapi orang baca saw. Okey, jadi saw, sad saw. Okey, silakan Puan Halimah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sekali lagi. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Okey, boleh berhenti macam tu, tak ada masalah. Okey, next Puan Sheila. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Okay, one more. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi
wa tawasau bis sabr. Alhamdulillah. Puan Anira. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawasau bil haqq wa Haq. Kalau berhenti. haq Wa tawasau bil haqq. wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Sekali lagi. Sabr. Sabr. Wal 'asr. Wal 'asr. Wal 'asr. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat Solihat. Panjang. wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Okey. Wal 'asri. Wal 'asr. Alif lam. Qamariyah. Okey. Siapa yang tahu waw dekat situ apa maksudnya? Demi. Demi. Waw Berarti sumpah. disebut dengan waw sumpah ataupun waw qasam. Jadi Allah bersumpah demi waktu, Masa. demi masa. Wal 'asr, demi masa. Jadi kalau yang namanya huruf qasam tu ada berapa? 3 selalunya. Wallahi, billahi, Billahi tallahi. Allah. wahi. Wallahi, billahi, tallahi. Waw qasam. Kalau bila kita berkata wallahi, billah, wallahi, selalu itu adalah perkataan dah syakral kan? Dah betul-betul wallahi. Tapi kalau orang Arab tak, biasa dia bergurau-guna wallahi. Kalau dah menggunakan perkataan qasam, sumpah, berarti itu benda yang serius. Tapi orang Arab tak. Kalau kita pernah bergaul atau bercampur dengan orang Arab, dia main-main dia wallahi yana, padahal dia bohong. Itu orang Arab. Saya tahu macam tu waktu kat UAE. Dia wallahi padahal dia tak ada apa-apa. Dia menipu pun dia kata wallahi. Itu kebiasaan orang Arab. Tapi kalau kita dah cakap wallahi, berarti itu adalah benda serius. Kerana tak semua Arab itu keturunan Rasulullah, tapi ada juga yang keturunan Abu Lahab, Fir'aun. Jadi orang Arab kadang wallahi ya, tapi kadang-kadang dia tipu. Apalagi yang berjualan tu wallahi ya. Dia ada kat ni kedai-kedai. Dia cakap wallahi ni bagus sampai rumah limau kata dia manis semua, sampai rumah masak. Macam tu biasa tu orang Arab. Okey, Dia orang ni kok menipu kan? Dia orang ni suka menipu juga kan? Betul. Itu kenapa Nabi ada turun surat Wailul Mutaffifin. Celakalah orang yang menipu. Karena orang Arab dari dulu memang suka menipu, terutama dalam timbangan, berjualan. Itu Nabi tegur. Allah tegur melalui Nabi. Kan Wailul Mutaffifin, celakalah orang yang menipu. Pada waktu itu Nabi beli kurma, nampak dalam goni, dalam bekas macam tu, cantik bila Nabi seluk tangannya ke dalam basah busuk. Orang timbangan dia ada guna dia tambah alat itu, dia modified. Kan ada kat YouTube tu banyak orang-orang Bangladesh ke China jual, orang dah ambil buah bagus-bagus, lepas tu bila orang tu lengah ditukar yang dalam plastik. Termasuk orang Arab memang dari dulu suka menipu. Itu Nabi tegur dengan surat Wailul Mutaffifin. Bukan berarti kita suruh membenci orang Arab, tak, tapi jangan terlalu percaya sangat dengan orang Arab, kerana bukan semuanya keturunan Nabi. Walaupun Nabi kita adalah orang Arab. Jadi tak semuanya bagus, ada yang kurang bagus. Tapi kalau Nabi, otomatis dia maksum. Nabi itu dijaga daripada berbuat kesalahan. Itu kan pernah orang yang mengatakan Nabi itu pernah salah. Itu sebenarnya tak betul. Yang betul Nabi itu tak pernah salah. Walaupun Nabi pernah ditegur oleh Allah, tapi itu sebagai pengajaran. Contoh, ketika Nabi bermasa muka, Nabi tegur kan oleh Allah, surah Abasa. Itu bukan berarti Nabi salah, tak. Itu sebagai contoh.
Allah nak bagi pengajaran. Kita ke seorang datang, jangan kita bermasam muka. Contoh lagi, ketika Nabi pernah solat, ada satu riwayat tu Nabi solat, baca solat subuh ke solat apa, dia lebih rakaatnya. Lepas tu dah salam. Macam mana lepas tu bila sahabat tegur, Nabi bangun lagi solat. Sebenarnya itu bukan memang Allah membuat seperti itu supaya nanti ada pengajaran kepada umatnya ketika benda itu terjadi. Jadi ketika Nabi itu bukan dikatakan salah. Contoh lagi Nabi Yunus. Ni tadi kan kita tengok surat Yunus. Apalagi Nabi Yunus ini masih bulan Muharram, keluar dari perut ikan pada bulan Muharram. Walaupun Nabi Yunus waktu itu dia sempat putus asa lah, dikira putus asa sebab dia berdakwah tak ada kaumnya yang ikut. Jadi akhirnya dia naik berhijrah, dia masuk. Itu bukan satu kesalahan, tapi itu sebagai contoh ikhtibar kepada orang lain. Jadi Nabi itu tidak pernah berbuat salah. Dalam arti lain Nabi maksum. Maksum ini dijaga daripada sifat yang sifat seperti itu. Jadi kadang ada orang mengatakan Nabi je pernah buat salah ni. Itu salah lah orang tu. Orang tu yang salah, bukan Nabi yang salah. Karena Nabi ini bukan sembarang orang, ialah orang yang pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Sampai sana pula jauh betul. Okey, wal asri kita kembali wal asri demi masa. Al asri alif lam apa? Alif lam qamariyah. Kenapa alif lam qamariyah bukan samsiah? Kan tak ada sabdu. Sebab ada tanda mati ataupun tak ada sabdu. Innal insan, innal wajibul gunnah. Kenapa wajibul gunnah? Non sabdu. Non sabdu. Makhrajnya daripada mana? Innal. Tidak lisan. Bukan lisan. Apa? Al-khaisum. Maksudnya al-khaisum? Rongga hidung. Al-insan alif lam qamariyah. Insan ifa hakiki. Insa sama asli. Insana lafi ma asli khusrin. Kokot. Tak ada kalau. Tak ada kokot. Tak ada. Khusrin ra dibaca tipis. Belum belajar lagi. Tafiq. Okey. Illal ladzina, allazi ini ada yang mengatakan alif lam samsiah, tetapi ini juga disebut dengan isim mausul. Mausul. Tapi kalau ikutkan masuk daripada alif lam samsiah, dia tak masuk sebab lam berada di sabdu di atas lam. Sedangkan alif lam samsiah sabdu selepas lam. Contoh as-sabri. Sabdu bukan di lam tapi di shad. Shad. Illa allazi zima apa? Zima asli. Amanu badal. Manu asli. Wa amilus as-salihat. As-salihat. Alif lam samsiah. Liha ma asli. ha ma asli wa tawa Ma asli. saubil Bacaan lin. bil marah bil haq al haq Bil alif lam qamariyah. haqqi wa tawa Watawa ma asli. saubil Bacaan lin. bis sabri Alif lam samsiah. sabri Sab qalqala kubra kubra di hujung ayat. ada ra ujung. Ada ra ya. ada ra sabr bukan sabr tapi sabr. Jadi qalqalah Sughra. Sughra. Karena dia bukan di ujung, dia masih ada ra, berarti dia di tengah. Okey, kita baca sama-sama wal asri boleh? Saya baca kemudian puan ikut bersama-sama 3 orang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم بسم الله الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الإنسان لفي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم صدق الله العظيم